Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matematik tingkatan 2, sukatan kecenderungan memusat. Standard pembelajaran hari ini ialah 12.1.4 menentukan kelas mode dan min bagi suatu set data terkumpul. Okey. Kelas mode dan min. Rujuk buku teks muka surat 258. Okey, kita teruskan dengan contoh. Hasil kajian tentang wang saku mingguan dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid SMK Tasik Damai ditunjukkan dalam jadual di bawah. So, dalam jadual ini adalah wang saku dalam RM untuk 30 orang murid. Okey, soalan nombor 1. Lengkapkan jadual taburan kekerapan di bawah. Okey, so yang ni kita akan buat guna kaedah gundalan. Okey, seperti yang kamu dah belajar minggu lepas. Okey, kita guna kaedah gundalan. Okey, data tadi saya letakkan di bawah ni. Okey, kita kira dulu wang saku kelas 1 hingga 10. So, yang dapat RM 1 hingga 10. So, kita cek setiap baris nah. Okey, so yang ini ada 1. Okey, so masukkan dalam gundalan dan okey, baris ni ada 1 lagi. 10. So, ada 2. So, bilangan kekerapan ialah 2. Okey, kita teruskan dengan kelas wang saku yang kedua 11 hingga 20. Okey. Yang ni ada 1. Potong di bawah dan teruskan masuk dalam jadual. Okey, 18. Okey, yang seterusnya baris kedua, okey, ada 15, satu lagi 3, okey, ada 20, 4, okey, ada 15 ini. Okey, yang kelima potong. Okey, seterusnya ada 15. Okey, buka kumpulan yang kedua. Dan ada satu lagi 12 di hujung ni. So, total semua 5 campur 2 adalah 7. Okey, kita tengok pula kelas untuk 21 hingga 30. Okey, adalah 1. Okey, yang ni yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey, ada satu lagi yang keempat. Okey, yang kelima potong. Okey, buka grup yang baru. Okey, 2, yang kedua. Okey, yang ni yang ketiga. Okey, jadi semua ada 5 tambah dengan 3 adalah 8. Okey, seterusnya kumpulan kelas yang ketiga 31 hingga 40. Okey, ada 1. Okey, 2. Okey, yang ketiga. Yang keempat. Okey, yang kelima potong. Okey, so ada 5 sahaja. Okey, so masukkan dalam ruangan kekerapan. Okey, kelas yang seterusnya 41 hingga 50. Okey, 1. Okey, 2. Okey, ni yang kedua nah. Okey, 3, 4. Okey, yang kelima. Okey, ada satu lagi. Okey, 5 campur 1, 6. Okey, yang terakhir 51 hingga 60. Ada 1. Okey, bawah ni ada lagi 1. Okey, so ada 2. So, untuk cek betul atau tidak jadual kamu ni, kamu tambah kekerapan. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 8, 17. Tambah 5, 22. Tambah 6, 28. Tambah 2, 30. So, mesti sama dengan jumlah data dalam jadual yang ini. Okey, so dah dapat markah untuk jadual kekerapan untuk soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Daripada jadual taburan kekerapan itu, yang kita buat tadi, nyatakan kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Kelas nah. Ni.
Soalan dia berkaitan dengan kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. So, kalau kita ikutkan kat sini, kita kena tengok ruangan ni. Wang saku ni kelas lah. Nah, wang saku ni adalah kelas. Okey. So, kekerapan yang belakang ni, yang sebelah kanan ni. So, kalau kita lihat kat sini, kekerapan tertinggi adalah 8. Okey, 8. Tapi jawapan kita bukan 8. Jawapan kita adalah kita nak tahu kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. So, kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi iaitu 8 adalah 21 hingga 30. So, jawapan kamu ialah okey, kelas. Okey, kamu keluarkan. Kamu tulis jawapan di ruangan jawapan. Kelas dengan dengan kekerapan tertinggi. Okey, kekerapan tertinggi ialah apa? Ialah 21 hingga 30. Okey. Jadi kalau kamu silap lengkapkan jadual kekerapan, so jawapan untuk bahagian soalan nombor 2 pun kamu akan salah lah. Okey. So di sini ada nota, setelah data diorganisasikan. Maksudnya yang kita buat tadilah, soalan nombor 1 kita organisasikan data dalam jadual kekerapan, kita akan mengetahui kelas mood. Kelas mood. Okey, kelas mood tu maksudnya kelas yang paling tinggi kekerapan. Sebab kamu dah belajar mood tu adalah data yang paling kerap kan. So kelas pun dia ada mood dia juga. Okey, kelas mood daripada nilai kekerapan tertinggi. Okey. So dalam contoh ini kekerapan tertinggi ialah 8 dan kelasnya ialah 21 hingga 30. So maka kelas mood 21 hingga 30 dikenali, maka kelas 21 hingga 30 dikenali sebagai kelas mood atau kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Kelas mood tu maksudnya kelas dengan kekerapan tertinggi. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid. Kenal pasti kelas mood. Okey, soalan yang sama macam tadi. Cuma sekarang jadual ni dah bagi lengkap kat kamu. Okey, dah bagi dah bilangan kekerapan. Jadi kamu hanya menentukan kelas mood sahaja. So macam mana kamu nak tentukan kelas mood? Okey, kamu lihat kekerapan tertinggi lah. So kalau kita lihat kat sini 9 adalah kekerapan tertinggi. So kelas mood berkaitan dengan markah lah. So kelas mood adalah 60 hingga 64. So jawapan kat sini kelas mood. Okey, kelas mood sama juga dengan 60 hingga 64. Okey. So, soalan yang sama macam tadi. Cuma sekarang jadual kekerapan dah disediakan untuk kamu. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana kita nak menentukan mean bagi suatu set data terkumpul. Okey. Untuk mendapatkan mean bagi suatu set data terkumpul, titik tengah. Okey, titik tengah bagi setiap selang kelas perlu ditentukan terlebih dahulu. So, hari ini kita nak tengoklah macam mana kita nak menentukan titik tengah. Okey, contoh, jadual kekerapan di sebelah merekodkan bilangan surat khabar yang dijual oleh kedai yang berlainan dalam 1 minggu. Hitung titik tengah bagi setiap kelas. Maksudnya kelas yang ni lah ni. Bilangan surat khabar ni kelas lah. Nah. Okay, so kita nak menentukan titik tengah. Okay, titik tengah. Okay, so dekat sini ada 4 kelas lah. 70 hingga 74. Bilangan kedai atau kekerapan 4 dan seterusnya lah. Okay, so di sini ada sedikit nota tambahan. Tahukah anda, okay, kita lihat bilangan surat khabar ni, kalau kelas yang pertama 70 hingga 74 tu bermakna 70 had bawah, 74 tu had atas. Okay. Tip. Tip macam mana kita nak tentukan titik tengah? Ini formula untuk menentukan titik tengah. Had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. So, tolong ingat ni. Formula nak menentukan titik tengah. Okey, had bawah tambah dengan had atas. Lepas tu kita bahagikan dengan 2. Okey, step yang seterusnya kita akan menentukan titik tengah. Okey. So, tadi telah dinyatakan untuk mendapatkan titik tengah, kita tambah had bawah dan had atas dan kita bahagi dengan 2.
So di sini, okey, bila soalan yang melibatkan jadual kekerapan, kamu boleh tambah kolom untuk mencari jawapan titik tengah. Nah, kamu tambah saja kolom dan tunjuk pengiraan di dalam jadual. So, titik tengah dah dibuat pengiraan kat sini. Kelas yang pertama 70 hingga 74, titik tengah adalah 72. Kelas yang kedua titik tengah 77, kelas yang ketiga 82 dan kelas yang keempat 87. Okey, seterusnya daripada titik tengah yang diperoleh, kita dapat hitung min. Okey, hitung min menggunakan rumus di bawah ini. Okey, so rumus untuk menghitung menentukan min ialah hasil tambah. So kita akan tambah apa? Tambah kekerapan darab dengan titik tengah. Okey, so langkah yang pertama, selepas kita dapat titik tengah, kita cari dulu hasil kekerapan darab titik tengah. So titik tengah yang kita cari sini darab dengan kekerapan. Okey, so 4 darab dengan 72. Okey, hasil dia adalah, okey, 4 darab dengan 72. Okey, bersamaan dengan 288. Okey, kelas yang kedua, 10 darab dengan 77. Okey, bersamaan dengan 770. Kelas yang ketiga, 8 darab 82. Bersamaan dengan 656. Dan kelas yang keempat, 2 darab dengan 87. Okey, bersamaan dengan 174. So, ini adalah hasil kekerapan darab titik tengah. Langkah yang seterusnya, kita tambahkan hasil yang kita darab tadi. Okey, kita tambah 288 tambah dengan 770 tambah dengan 656 dan 174 akan dapat 1888. Jadi, pengiraan min, okey, min bersamaan dengan, okey, hasil tambah tadi 1888 kita bahagi dengan jumlah kekerapan. Jadi jumlah kekerapan kita tambah dekat sini. Tambah lagi kolom kat sini. Kita tambah jumlah kat bawah. Okey, 10 tambah 4 tambah 8 tambah dengan 2. Okey, 10 tambah 4 tambah 10 tambah 8 tambah 2. So jumlah dia ada di sini. Okey, tambah jadi bawah ni kolom. So, kita akan dapat jumlah kekerapan adalah 24. So, min sama juga dengan 1888 bahagi dengan 24. So, kamu tekanlah kalkulator. Semua nak tambah, nak darab, semua kamu boleh tekan kalkulator. Cuma kamu kena tunjuk apa darab dengan apa. Okey, jawapan kamu tekan kalkulator. So, hasil dia kamu akan dapat 2 tempat, akan dapat 78.6666 tu. So, kamu jadikan sebagai satu tempat perpuluhan sahaja. So, jawapan akhir kamu adalah 78.7. So, inilah min daripada jadual kekerapan. Okey, seterusnya kita lihat lagi satu contoh. Jadual di bawah merekodkan tinggi 30 batang anak pokok yang dicerap oleh Umeswari dalam satu eksperimen sains. Hitung min. Okey, so kita nak hitung min bagi jadual kekerapan. Bagi tinggi anak pokok itu. So, tinggi adalah kelas. So, kita nak hitung min. Kekerapan telah diberi. So, langkah yang pertama, kita jumlahkan dulu kekerapan. 4 tambah 5, 9, 13, 20, 30. Okey, so jumlah kekerapan 30. Okey, seterusnya kita laksanakan seperti operasi untuk menghitung min seperti contoh yang tadilah. Okey, sebelum kita dapatkan min, kita perlu hitung atau cari nilai titik tengah. Okey. So, langkah yang pertama, kita hitung titik tengah dahulu. Okey, yang pertama, hitung titik tengah bagi setiap kelas. Okey, macam tadilah. Had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. So, ini adalah titik tengah. 7, 12, 17, 22, 27 dan juga 32. So, untuk kita hitung min, kita kena darabkan titik tengah dan juga kekerapan.
seterusnya kita tambah hasil darab tadi dan kita bahagi dengan jumlah kekerapan iaitu 30. Okey, so yang kedua, darabkan setiap titik tengah itu dengan kekerapan. Okey, so yang kita cari tadi titik tengah, kita darabkan dengan kekerapan. Okey, sebelum tu ada ruangan tip dekat sini. Min bagi data terkumpul boleh juga ditulis dalam bentuk simbol. Okey, so kamu kena fahamlah simbol untuk menentukan min. Okey, simbol yang macam ni dibaca sebagai sigma. Okey, sigma ialah tata tanda bagi hasil tambah. Okey, hasil tambah. Seterusnya fx mewakili kekerapan darab titik tengah. Okey, fx ni maksudnya kekerapan darab dengan titik tengah. Okey, seterusnya tata tanda bagi min disebut sebagai x bar. Okey, so macam ni x bar. So ini adalah simbol untuk min. Okey, seterusnya f mewakili kekerapan. So dalam jadual ni tadi kita dah tentukan titik tengah. Seterusnya kita tambah lagi satu kolom. Okey, nampak kat bawah ni kita jumlahkan kekerapan bermakna simbol sigma f. Sigma adalah simbol untuk hasil tambah, F adalah kekerapan. Bermakna hasil tambah kekerapan kita dapat 30. Okey. Seterusnya kekerapan darab dengan titik tengah. So kekerapan simbol dia adalah F. Okey, titik tengah fx tu mewakili kekerapan darab titik tengah. Okey, so kita darabkan kekerapan dengan titik tengah. So hasil dia di kolom yang terakhir iaitu 28, 60, 68, 176, 189, 64. So kamu boleh tekan kalkulator tapi kamu kena tulis apa darab dengan apa nah. Kamu tambah sendiri kolom dalam jadual. Okey, pengiraan kamu tu boleh buat dalam jadual. So seterusnya kita tambahkan semua hasil kekerapan darab titik tengah tadi untuk mendapat nilai bagi hasil tambah kekerapan darab dengan titik tengah iaitu sigma fx. Hasilnya dapat 585. Jadi seterusnya kita dah lengkap semua jadual. So pengiraan untuk min kita tulislah di ruangan jawapan. So x bar ataupun min sama juga dengan simbol sigma ni. Simbol sigma fx bahagi dengan sigma f. So sigma fx tadi adalah 585 dibahagikan dengan jumlah kekerapan adalah 30. So jawapannya min bersamaan dengan kita ambil dua tempat perpuluhan sahaja iaitu satu titik perpuluhan atau satu tempat perpuluhan sahaja nah. So kamu kena tahulah bagaimana nak menulis nombor perpuluhan kepada satu tempat perpuluhan sahaja. So benda ni kita dah belajar dah. Nah, berulang-ulang kali dah saya ajar kamu. Okey, so jawapan akhir kamu ialah 19.5. Okey, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Okey, latihan hari ini saya ambil latihan daripada buku kerja nah, bukan daripada buku teks. Jadi kamu kena salin seperti biasa soalan, cuma tajuk dia latihan pengukuhan. So ini soalan nombor 1. Okey, so data menunjukkan peringkat umur 30 orang pekerja di sebuah syarikat. So kamu organisasikan data dalam bentuk jadual kekerapan. So guna kaedah gundalan. Okey, dan seterusnya dah selesai gundalan, kamu kena lengkapkan ruangan untuk kekerapan. So guna teknik yang saya ajarlah, potong dalam jadual data dan terus masukkan dalam gundalan. Okay, soalan B daripada jadual. Okey, jawab dua lagi soalan iaitu nyatakan kumpulan umur pekerja dengan kekerapan yang sama. Okey, jika kamu silap isi jadual kekerapan, so jawapan bawah ni pun kamu akan salah lah. So berhati-hati sewaktu melengkapkan jadual kekerapan. Okey, ada dua lagi soalan dekat sini. Okey, soalan nombor 2 ni jadual kekerapan dah lengkap dekat kamu. Kamu cuma tentukan kelas mood. Okey. So ini soalan nombor 2 nah.
Okey, tentukan kelas mode bagi setiap set data terkumpul di bawah. So, jawapan kamu tulis di bawah lah. Kelas mode sama dengan apa. So, contoh, kalau soalan A ni, kelas mode ni berkaitan dengan harga lah. Untuk soalan B, kelas mode tu berkaitan dengan isi padu. Jadi, macam mana kita nak menentukan kelas mode? Cari kelas yang mempunyai nilai kekerapan tertinggi. Okey, dan ini adalah soalan nombor 3. Okey, jadual kekerapan. Okey, menunjukkan tinggi dalam CM 20 pokok kaktus di rumah Puan Suhaila. So, kamu lengkapkan. Kamu kena cari titik tengah. So, ingat balik titik tengah macam mana nak cari. Lepas tu, kira kekerapan. Kekerapan dah ada. Ambil balik dalam jadual, dalam soalan. Okay, seterusnya, kamu cari pula nilai kekerapan darab titik tengah. Dan akhir sekali, kamu kena hitung min. Okay, so hitung min. So, guna formula yang telah ditetapkan lah. So, kamu boleh guna simbol sigma. Okay, seperti ni, nota kat atas ni. So, kamu guna simbol dekat atas ni. Okay. So, sampai di sini saja. Kita akan berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.